Pelacuran ni macam dia perlu. Sebab benda ni kan bermain dengan ni, dan dia orang pun duduk sini pun duduk kat malam tak kerja, dia pun tengok benda yang sama juga. Tengok porno juga. Jadi bila ada rumah pelacuran tu, at least dia pergi bayar kat sana. Itu pandangan saya peribadi, tapi engkau orang fikir sendiri lah. Okey, baiklah doktor. Di ambang ataupun era 2024 ni, di mana kita tengok sekarang wanita dah pun berkejaya macam doktor sendiri, apabila keluarnya satu statement yang mengatakan rumah pelacuran itu patut diadakan untuk sekian-sekian-sekian. Jadi apa perasaan doktor apabila mendengarkan statement tersebut? Baik, terima kasih. Saya setelah mendengar pernyataan tersebut pada era 2024 ini, saya rasa itu permulaan yang kurang menarik untuk tahun baru. Kerana saya tidak menjangkakan bahawa setelah lama kita merdeka, setelah kita tereducated dengan pelbagai ilmu dan juga pengetahuan dengan medium yang begitu mudah sekali kita terima, tapi kita masih lagi memikirkan soal bagaimana seorang lelaki perlu diberikan kelangsungan keperluan seksualnya sehingga boleh dibenarkan melalui cara yang salah. Dan pihak mana yang perlu menyediakannya? Pasti orang perempuan kan, pasti pihak wanita. Jadi sebenarnya dari segi memenuhi syahwah itu, dia tidak ada jalan lain melainkan perkahwinan kepada Muslim. Jadi saya fikir hal ini satu perkara yang memalukan. Betul. Ya, dan juga kepada setiap wanita, saya fikir itu satu gangguan perasaan juga bila kita mendengarnya daripada orang kita. Betul. Ya, jadi saya tak rasa bahawa ada orang yang bersetuju. Cuma mungkin ada perspektif yang lain bagi pihak yang memaksudkan perkara tersebut. Tetapi apapun, kita rasakan bahawa Islam menyediakan jalan penyelesaian terbaik bagi setiap permasalahan dalam kehidupan manusia. Kalau kita mengambil pendekatan yang tidak syar'i, saya tidak rasa bahawa itu jalan yang terbaik yang kita ada. Betul. Dan apabila dia, seorang hamba itulah mengatakan statement tu dan mengatakan ianya sebagai promosi. Jadi kadang-kadang terfikir juga, terlintas dekat fikiran saya, adakah ini zaman di mana wanita itu dipotretkan sebagai lambang-lambang keseksualan macam tu lah. So saya dapat rasa yang macam ramai juga wanita kat luar sana yang agak rasa macam apa ni. Tapi pada pandangan doktor sendiri, adakah sepatutnya promosi dilakukan dengan perkataan yang begitu dan menjatuhkan kita dan maruah sebagai seorang wanita? Ya, jadi isu ini bukan semata-mata isu cadangan untuk membina rumah pelacuran, tetapi juga berkaitan dengan hasrat di sebalik itu, iaitu mungkin ada tujuan-tujuan lain. Mungkin pelantun kata-kata ini tidak menghasratkan begitu, tidak berniat begitu, tetapi ada tujuan tertentu untuk promosi dan sebagainya. Jadi dalam konteks agama, dari segi kita menjual, dari segi kita mempromosi, marketing, kita pun tertakluk kepada undang-undang dalam kepercayaan dan adat kita. Ya, bukan semua perkara kita boleh buat asalkan kita dapat duit. Bukan semua perkara kita boleh buat untuk keuntungan kita ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi saya nampak trend ini sebenarnya telah lama berlaku. Betul. Untuk marketing, untuk bisnes dan sebagainya, tapi dia merugikan masa kita, merugikan pihak-pihak yang berwajib dari segi perlu membuat pernyataan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju tentang perkara yang sahih, tidak perlu kita bersetuju. Ya, jadi saya fikir kita kena lihat semula, perlu juga mendapat teguran daripada pihak-pihak yang berkaitan tentang cara mempromosi sesuatu perkara yang boleh mendatangkan keuntungan yang jelas tidak mengikut kehendak syarak. Betul tu doktor, macam orang cakap niat tidak menghalalkan cara. Betul tak doktor? Jadi bila kita tengok sekarang kan, bila dia cakap pasal promosi, itu bermakna ada orang-orang dekat luar sana yang nak tengok benda-benda macam tu. Jadi adakah doktor rasa orang yang nak tengok ni ataupun netizen ini dikategorikan sebagai orang yang macam suka kepada cheap marketing? Kita tidak ada satu ketetapan ataupun kajian yang mengatakan begini kan. Cuma saya fikir kalau orang tak ada kerja lah. Betul kan. Banyak masa terluang. Itu yang jadi macam banyak perkara-perkara yang tidak perlu berbahas, kita berbahas. Tidak perlu diberikan perhatian serius, kita beri perhatian serius sebab kita tak ada apa nak buat. Kita just melayari internet, kita tengok media sosial, kita tengok semua status orang, lepas tu kita nak
komen, lepas tu kita nak juga mencelah ya. Jadi soal mengambil pendekatan begini untuk menarik perhatian, saya rasa kalau nak buat di tempat kita ni memang boleh. Sebab itulah nampaknya kecenderungan netizen kita kan suka kepada benda-benda lagu lah. Tarikan-tarikan murahan lah kalau kita katakan ya. Jadi saya rasa sudah sampai kod masa dengan sempena tahun baru juga. Kita perlu lebih serius dalam kehidupan. Perlu fokus kepada tujuan asal kita dicipta. Jadi jangan terlalu banyak masa kepada perkara-perkara yang lara dan juga tidak memberi manfaat. Apa perasaan Doktor sendiri apabila pada zaman sekarang pun dah 2024 pun wanita masih lagi dikaitkan dengan kau perempuan tak sepatutnya belajar tinggi, sepatutnya kau bekerja di sektor ni, kau tak patut berada di sini. Sedangkan sebenarnya kita pun boleh menjadi kuat juga. Saya percaya bahawa wanita tidak akan menjadi kuat secara fizikal. Kerana itulah sifat wanita dari asal penciptaan. Kita berbeza dengan lelaki ya. Dari segi fizikal itu, kekuatan fizikal itu. Tetapi kita boleh memperkasa wanita ini dari sudut keilmuan dan kesarjanaan. Jadi kerana itu dalam apa jua bidang atasilah semua keadaan, semua pihak melalui ilmu. Dan kesarjanaan. Jadi saya fikir dalam keadaan semasa pun ramai pelajar-pelajar pula. Ramai cendekiawan hari ini yang bijaksana yang juga berjaya cemerlang dalam kerjaya mereka adalah kerana kekuatan ilmu yang bukan kerana kekuatan fizikalnya ya. Jadi kita target ke arah itulah. Bila kita cakap pasal menimba ilmu, kalau dulu kita tengok selalunya orang-orang akan menimba ilmu daripada ustaz, daripada ilmuwan lah, Tapi sekarang kita menimba ilmu daripada pempengaruh yang macam artis. Jadi kenapa benda tu berlaku? Dan apa pendapat doktor sendiri? Saya rasa dengan trend semasa yang kita banyak mendapat ilmu melalui media-media sosial, which is good lah sebenarnya kan. Maknanya tak perlu kita pergi kelas, tak perlu pergi sekolah, tak perlu pergi madrasah dan sebagainya. Duduk di rumah atas katil pun boleh menimba ilmu. Tetapi ilmu apa yang kita timba tu? Dan guru kita siapa? So itu yang kita kena tengok semula. Maknanya bukan apa yang kita baca dan kita dengar daripada perkongsian orang dan sebagainya itu tidak semestinya kita terus ambil dan jadikan dia sebagai ikutan dan apa yang kita percaya sebagai betul. Kita kena juga buat semakan, kita kena juga tanya pandangan lain kan, betul ke yang saya dengar ni, saya ada terbaca begini tapi saya rasa macam tak logik, betul ke? Itu maknanya kita kena buat semakan begitu sebelum kita mempercayai dan juga berkongsi dengan orang lain. Jadi kepada sesiapa pun lah, bukan semestinya pempengaruh. Sebab saya nampak hari ni pun bila mana sesuatu isu trigger daripada seseorang, asalnya dia bukan pempengaruh, tetapi statement itu viral. Jadilah dia tu mempengaruhi orang lain. Asalnya dia punya follower mungkin 200 orang, tapi kerana satu statement di media sosial dia jadi dikongsi 3,000 sharing kan, sampai 10,000 like dan sebagainya, tiba-tiba jadi viral. Dia bukan pempengaruh pun. Jadi sebenarnya di sini kita perlu ambil tanggungjawab. Siapa pun kita apabila berkata, dia akan boleh mempengaruhi sesiapa sahaja. Ya, apatah lagi kalau pempengaruh. Kalau follower dah ramai, itu lagi nak kena fikir 2-3 kali sebelum klik share. Apatah lagi artis yang dikenali. Ya, betul tak doktor? Saya tidaklah merujuk khusus kepada seseorang atau sesiapa. Ini merangkumi semua sebab hal ini bukan berlaku sekali ni banyak kali. Jadi sampai masanya mungkin kita menasihati pempengaruh, dalam masa yang sama juga kita menasihati netizen. Sebenarnya netizen ni kita tidak tahu siapa di sebalik mereka ini. Kalau kita boleh buat satu kajian 10,000 netizen, daripada 10,000 tu berapa orang profesional? Berapa orang sekolah rendah, berapa orang sekolah menengah, berapa orang pendidikan PT3, SPM, universiti dan sebagainya. Dari situ kita dapat maklumat mengatakan wajar atau tidak kita mengambil kira pandangan netizen ini. Ya, kalau pandangan-pandangan itu sekadar membuang masa kita, sekadar satu pandangan umum daripada orang yang sekadar nak berkongsi rasa dan kata, sebenarnya mereka pun tidak faham isu. Ya, jadi itu pun perkara yang kita perlu semak jugalah sebenarnya sebelum kita menjadikan sesuatu isu tu untuk kita perbahaskan. Dan apa yang lagi menyedihkan doktor, macam doktor cakap tadi, daripada 200 follower boleh jadi 3,000 followers dengan hanya konten yang bodoh dan boleh melangkaui
agamawan sendiri, ilmuwan sendiri. Itulah perkara yang menyedihkan sebenarnya. Betul tak doktor? Dan kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita katakan. Betul. Kan? Jadi kalau dia membawa kebaikan, baiklah pada kita. Kalau dia bawa keburukan, kita menanggunglah apa yang orang buat setelah mendengar sesuatu daripada kita. Betul tu. Jadi kita sama-samalah elakkan. Betul. Kita patutlah tengok apa yang orang tu kata, pempengaruh ataupun artis ataupun siapa-siapa, dan juga cek sendiri faktanya. Betul tak doktor? Betul. Bukannya menerima secara membuta tuli. Betul. Jadi alangkah indahnya kalau selepas ini bila timbul satu-satu isu yang kita katakan ini tidak boleh diterima dalam agama, tidak boleh diterima dalam budaya kita, dan netizen semuanya memberi nasihat. Betul. Itu lebih baik. Maknanya netizen ini kita baca katalah ada 600 komen. 600 komen itu adalah memberi nasihat. Sila kembali kepada ajaran yang betul. Sila insaf. Kami doakan semua. Jangan cakap buruk supaya kita menjadikan itu sebagai asbab untuk sesiapa sahaja, berpengaruh atau bukan berpengaruh, untuk mengubah diri. Faham? Tadi saya ada baca satu komen lah di Facebook kami, Facebook Mingguan Wanita, di mana komennya mengatakan bahawa hinanya seorang wanita ni apabila di mata lelaki hanya dijadikan sebagai objek seksual saja. Jadi menurut doktor, macam mana kita nak mengubah perkara itu dan macam mana kita nak mengajar lelaki kat sana untuk memandang wanita sebagai bukan sahaja untuk objek seksual? Ya. Ini satu perkara yang biasa kita dengar sejak dulu kan. Dan saya teringat satu kisah seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada bertanya kepada Rasulullah, lebih kurang beginilah soalannya. Kalau kami ni hanya mencukupkan nafsu syahwah lelaki saja, macam mana kami nak ke syurga? Ya, sebab orang lelaki solat jenazah, solat berjemaah, mengerjakan haji pada masa itulah. Kemudian mereka berperang di medan perang, berjihad dan sebagainya, tapi orang perempuan duduk rumah untuk lelaki. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi respon bahawa wanita-wanita yang menjalankan fungsinya itu secara sempurna, taat pada suaminya, itu juga adalah satu pahala yang akan diterima seiring dengan apa yang dilakukan oleh lelaki. Ya, tetapi tidak ada larangan di dalam agama ini untuk seseorang wanita itu memperkasa diri dari segi kerjayanya, pendidikannya, sumbangannya kepada negara dan ummah dan sebagainya. Jadi kerana itu pada tahun 2024 ini saya fikir sudah sampai masanya, sebenarnya terlewat dah. Betul. Sepatutnya lebih awal lagi untuk wanita ini tidak lagi dianggap sebagai simbol nafsu ataupun simbol seksual dan hanya terpingit dalam rumah tangga. Ya, pada masa ini kita sudah banyak terlibat dalam agenda-agenda nasional dan antarabangsa untuk pemerkasaan agama. Ya, jadi kerana itu juga pemikiran kita ataupun mindset kita yang melihat wanita itu bukan satu subjek tetapi satu objek. Betul. Jadi itu satu perkara yang kita perlu perbaiki. Dan menurut doktor, macam mana kita nak memperbaiki dan nak masukkanlah mindset lelaki dekat luar sana yang wanita bukan sahaja benda-benda yang begitu. Banyak pihak kena main peranan. Sama ada medianya, sama ada kurikulum pendidikan, sama ada pendidikan di dalam rumah tangga, kempen-kempen kesedaran dan juga apa yang kita portray dalam budaya kita lah. Jadi sebenarnya tak dapat saya nafikan bahawa di peringkat awal budaya kita ini memang kita agak begitulah keadaannya. Tetapi semakin ramai orang menimba ilmu dan wanita juga semakin terdidik sebab dahulu mereka sendiri menawarkan diri. Betul. Untuk berada dalam keadaan itu. Jadi mereka tidak rasa ralat, tidak rasa bersalah dan tidak rasa terhina pun. Berada dalam keadaan itu malah dipergunakan untuk tujuan itu. Tapi hari ini semua pihak kena main peranan. Maknanya wanita sendiri kena sedar bahawa itu bukan tempatnya. Betul. Tempat wanita itu terhormat. Tempat wanita itu perlu kalau nak kahwin pun dengan cara yang betul. Bukan betul. Kita boleh berhubungan dengan semua lelaki yang kita mahu, tetapi hanya dengan suami kita yang dikahwini secara syar'i. Jadi kerana itu kesedaran wanita juga penting, tetapi kesedaran pihak-pihak lain juga main peranan. Kalau orang lain semua nak jaga perempuan tapi orang perempuan tak jaga diri, tak guna juga. Betul.
Bila kita cakap isu pelacuran ni dan dia datangnya daripada seorang lelaki yang juga merupakan seorang ayah, seorang datuk kepada cucu-cucunya, dan apabila cakap macam tu, kita kena sedar yang bahawa ada lagi anak-anak kecil yang tidak pernah tahu pasal kes pelacurannya. Jadi jika ianya datang daripada sosok yang orang gemari, sosok yang orang pandang, apa yang akan berlaku kat diorang ni? Okey, sebagaimana kita sebutkan tadi, sekiranya cetusan-cetusan yang negatif itu datangnya daripada orang-orang yang terpengaruh, yang mempunyai pengikut-pengikut yang ramai sebagai contoh, tidak tertakluk kepada sesiapa, ini secara umum saja. Jadi bermakna cetusan-cetusan ini bila dikeluarkan oleh orang yang kita kata terhormat, orang baik-baik, mendapat pengiktirafan tertentu. Jadi orang kata takkan dia cakap benda yang tak betul. Takkan dia cakap benda yang tak elok kan, terutama golongan remaja, golongan muda yang sedang mencari ilmu. Jadi mereka confused. Betul. Sebenarnya bagus ke tak bagus cadangan ini sebab itu kita perlulah juga mendapatkan respon daripada orang lain sama ada cetusan itu positif atau negatif ataupun bagaimana pandangan agama. Jadi kerana itu kita perlu banyak kena fikir, banyak berhati-hati lebih daripada orang lain yang bukan berpengaruh. Ya, sebab kalau orang lain bercakap mungkin tak ada siapa peduli, sebab tak ada siapa yang dengar, tak ada siapa baca, tak ada siapa tahu. Tapi kalau cetusan itu daripada seseorang yang kita tahu, isu-isu lain sebelum ini pun yang kita sentuh pun mendapat sambutan dan juga komen. Jadi apatah lagi kita menyentuh perkara yang kontroversi kan. Jadi kita kena mengambil kira lah keadaan itu supaya kita tidak menjadi model yang memburukkan lagi keadaan sosial semasa. Dan hari ini kita tahu bukan saja isu gejala sosial tetapi juga orang tua pun ada masalah sekarang kan. Jadi kita kena membuat perkiraan yang lebih teliti dan munasabah bila kita nak berkata. Kita ada juga bincang tadi tentang konten media sosial kita yang hari ini semakin lama semakin negatif. Ya, dan juga terarah kepada satu pengaruh kepada lifestyle yang sangat tak baik, tidak baik. Jadi sebenarnya puncanya apa? Puncanya adakah kerana kita ada media sosial menjadikan masyarakat kita begini? Atau memang masyarakat kita memang begini sifatnya daripada dulu. Cuma dulu tak ada media sosial dan kita tak tahu. Okey, macam mana agaknya sebelum ada media sosial mereka berbicara bila mana kita berkumpul lelaki-lelaki di kedai kopi, kan, ataupun wanita-wanita semasa tea time kan, cakap pasal apa. Tapi sekarang orang tak berhimpun begitu. Orang berhimpun di social media. Di situlah kita tahu apa yang mereka bicarakan ya. Jadi menjawab kepada sama ada ini berlaku kerana media sosial atau ini berlaku kerana memang kita begitu. Cuma dia jadi semakin meluas kerana kita ada media yang lebih besar dan skalanya yang kekal sifatnya sebab tercatat ya. Betul. Jadi yang kita perlu ubah adalah bukan kita nak menghentikan media sosial sebab banyak juga manfaatnya. Kita nak ubah cara kita berfikir, tindak tanduk kita, urusan kita, iman kita. Fikirkan tentang generasi akan datang. Ya, sekarang kita bicarakan soal adakah perkahwinan yang mudah roboh, institusi perkahwinan yang mudah runtuh ini menyebabkan ekonomi negara juga runtuh kerana kita akan mengakibatkan anak-anak dalam institusi perkahwinan itu membesar sebagai orang yang tidak kuat. Betul. Menjadikan ekonomi negara juga merudum pada masa akan datang. Sampai ke situ orang fikir. Jadi generasi baru kita ini kita kena kuatkan bukan saja melalui institusi perkahwinan tetapi juga dari segi peranan pempengaruh. Menjadikan mereka orang yang kuat jati dirinya, kuat imannya, kuat sayang dan juga patriotismanya kepada negara kan. Bukan kita nak meruntuhkan mereka. Jadi insya-Allah kalau kita fikir begitu, negara kita akan terus maju insya-Allah. Dan menurut doktor sendiri apa yang perlu diperbanyakkan konten dekat social media supaya dapat mendidik orang-orang kat luar? Cuba kita kongsikan tentang perpaduan. Kita kongsikan tentang rahmah dan kasih sayang kita sesama insan. Bila kita tengok orang buat baik, ambillah video, rakam, share. Lihat bagaimana orang lihat bagaimana remaja ini menyantuni orang tua. Contohnya kan. So share di situ. Nampak sangat betapa rakyat Malaysia ini sebenarnya mahu dan rindu kepada kasih sayang sesama kita ini. Saling bersangka baik, saling berbuat baik dan saling positif lah antara satu sama lain. Okay, baik doktor. Dan sepanjang perbualan kita tadi, apa yang saya dapat
katakan yang bahawa kita satu adalah kita perlu tukar mindset kita sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang pembimbing untuk wanita. Dan kedua, untuk lebih share kebaikan ataupun posting-posting kebaikan ataupun konten-konten kebaikan dekat social media supaya ada ramai lagi orang yang dapat kebaikan daripada sharing tu. Okey Doktor, terima kasih sebab sanggup meluangkan masa kami dengan tim Mingguan Wanita hari ini, memberi sedikit ilmu, memberi sedikit kata kepada kami. Terima kasih Doktor ya. Terima kasih atas jemputan juga.